Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tu. Kurang malam ni tu. Pergi haji kot tu. Pergi haji tak balik lagi. Baik. Jadi kita berhenti di muka surat 71. Kita di bawah tajuk bahaya menangguhkan amalan. Makna dia tuan-tuan kalau nak beramal jangan tangguh, buat cepat. Sebab mati ni siapa pun tak tahu bila. Siapa pun tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia ada syair dia, berapa ramai orang, para pemuda yang sedang bergelak ketawa, tu rupanya apa, kain kafannya sudah sedia. Tuan-tuan lalu kat kedai batu nisan. Batu nisan yang tuan-tuan lalu tengok tu dah ada tuan dia. Cuma tuan dia tak tahu. Pergi kedai apa, kain kafan, keranda yang ada kat kedai. Lah ni keranda lagi senang, free size. Saya dia buat besar, semua orang boleh masuk. Keranda yang ada kat kedai keranda tu semua dah ada pemilik dah. Cuma pemilik dia tak perasan. Pemilik dia hidup lagi, dia tak tahu dia nak mati. Jangan tangguh tuan-tuan, nak beramal jangan tangguh. Semalam masa hari Ahad saya beli sayur di Bagan Serai. Jadi ada satu penjual sayur tu lah, dia duduk di Prima Bagan Serai. Dia cerita bagaimana jiran dia meninggal dunia muda pada saya. Cikgu juga, umur 35. Muda lagi tuan-tuan. Anak yang kecil baru setahun, yang besar 3 tahun. Muda lagi tuan-tuan. Dia pun tak tahu dia nak mati. Sebab dia sebelum dia meninggal tu, dia tolong ayah dia di kebun di Pek Buntak. Cikgu SK Kuala Kurau, Sekolah Kebangsaan Kuala Kurau, Sekolah Rendah. Jadi masa dia tolong ayah dia kek sawit tu, dia siap bubuh pergi gambar kat Facebook. Dia pergi kebun. Sebelum dia nak rebah meninggal terus. Jatuh meninggal terus. Padahal tak tahu dia ada rekod sakit apa ke, tak ada. Dan dia pun badan dia bukan jenis berisi, badan jenis okey lah, badan steady, badan okey lah, badan sedang-sedang tuan-tuan. Jadi dia ambil gambar, lagi sejam dia nak mati, dia ambil gambar dan dia post di Facebook tu gambar. Tapi masa tu pun kita tengok muka dia dah tak larat. Nampak di wajah dia tu memang bukan biasa lah. Sebab tuan-tuan bila nak meninggal memang kadang-kadang apa, ada perubahan. Biasanya telinga ni pun dia dah tak kerah, dia lembek. Nak meninggal tu hidung ni kerah, kadang nak meninggal dia lembek. Itu orang nampak, terutama orang yang nak meninggal kerana sakit lah, bukan kerana aksiden ni lah, ni meninggal kerana sakit. Kalau dia baring tu, kita patut kaki tegak lagu ni. Kalau tuan-tuan jaga mana-mana orang yang dah nak meninggal kan, siapa-siapa adik-beradik ke siapa, kalau dia baring patut kaki macam ni, tapi kaki dia macam tu dah. Dia dah lembek sebab dia ada tulang kat sini kan, kaki tuan-tuan kat tengah dia ada tulang. Saya tak tahu lu, bila saya kena gout baru saya tahu. Sakit tu, tak boleh pijak, sakit, doktor tekan sakit. Oh rupanya ni kaki kita kat tengah tu dia ada tulang sendi. Sendi tu dah tak kuat, dia lembek, dia jatuh lagu tu. Kalau nampak lagu tu makna dia dah nak meninggal. Siapa pandai tengok dia tahu. Jadi cikgu tu saya tengok lah, bila dia share gambar, dia tengok ni gambar dia tunjuk kat saya, gambar Facebook dia ambil dekat kebun tu, lagi sejam lagi dia nak mati tapi dia pun tak tahu dia nak mati. Siap boleh buat gambar kat Facebook ni. Dia tolong ayah dia, jatuh mati terus, mati dalam kebun. Terkejut tuan-tuan, saya pun tengok gambar, Masya Allah, lagi sejam nak mati. Siapa tahu
Kalau dia tahu lagi sejam dia nak mati, kan lebih baik dia baca Quran, betul tak? Sembahyang sunat, taubat. Tapi pasalnya kita tak tahu. Tapi bagus juga lah pasal dia tolong ayah dia di kebun, mudah-mudahan diampunkan dosa dia lah. Tapi nak ceritanya kita tak tahu. Kalau kita tahu tuan-tuan kita nak mati lagi sejam, tuan-tuan boleh Facebook muka gambar tuan-tuan kat Facebook lah. Tak bubuh. Tengok macam mana banduan terakhir Malaysia tu kan, yang di Singapura sebelum dia nak digantung. Dia jadi kaldai dadah tu. Tengok dia perakam waktu dia makan makanan terakhir, getak lah kan. Ada video dia getak dengan pasal apa nak kena gantung. Makan getak. Lepas tu dia akan bagi pakai baju yang dia suka. Lepas tu ambil gambar tu hantar kat keluarga. Tapi video dia masa dia makan tu kesian kita tengok bergetak tangan ni. Macam ni tangan. Tapi nak buat macam mana hang salah? Nak buat macam mana salah? Bawa dadah. Dadah memang hukum dia bunuh pun. Dalam Islam pun sama. Dadah memang hukum bunuh. Pasal merosakkan orang. Baik, jadi tuan-tuan, kita tak tahu bila kita mati. Saya insaf tuan-tuan, hari Ahad tu saya balik pada kuliah subuh masjid ni ya. Saya pergi pasar pegang saya tengok, Masya Allah, muda lagi, anak pun 2 anak yatim, jatuh meninggal terus tuan-tuan. Macam tu kita mana nak tahu. Bila bedah siasat, terus bedah siasat, pasal tak tahu sakit apa. Rupanya jantung dia bengkak. Tak tahu pasal apa jantung bengkak tu. Banyak sebab lah tuan-tuan, wallahualam. Ada orang dulu jantung bengkak pasal dia tak tahan vaksin tu. Vaksin kan, badan tak tahan, tisu jantung dia tak tahan. Itu yang lepas vaksin. Kalau dululah tuan-tuan tak boleh exercise, memang boleh mati pun. Dia cedera nanti tuan-tuan punya tisu jantung. Tapi ini dah lama vaksin lah, saya tak tahu apa sebab. Rupanya jantung dia bengkak itu yang dia jatuh meninggal terus. Jadi tuan-tuan jangan tangguhkan amalan. Kalau tuan-tuan nak bersedekah, tuan-tuan nak baca Quran, balik nanti baca Quran. Tuan-tuan nak berzikir. Jangan tangguh nanti dulu. Mana tuan-tuan tahu antara tuan-tuan dengan tuan-tuan punya nanti tu boleh jadi kita mati tengah tu kematian kita. Kematian kita datang jemput kita sebelum kita sempat nak beramal. Baik, kita sambung tuan-tuan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata mengarang. Maka hendaklah anda pelihara segala perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu. Segala benda yang mendatangkan manfaat pelihara. Tuan-tuan kalau boleh baca Quran, baca tuan-tuan. Boleh baca Quran, baca. Jangan tunggu dah nak mati tuan-tuan. Sayang nanti kita dah makin tua, makin berumur, lidah kita pun dah tak apa macam apa. Tak boleh nak baca elok lah. Apatah lagi kalau dah tak ada gigi tuan-tuan. Kalau tuan ada gigi palsu tak apa. Gigi tak ada, gigi palsu pun tak ada. Dia baca Quran dah tak betul. Sebab gigi itu makhraj. Dia ada makhraj jadi gigi. Sebutan huruf, tempat keluar huruf tu. Saya ingat cerita Ustaz Siddiq Noor. Dia cerita masa dia pergi haji, dia buat umrah. Masa dia duduk di depan Kaabah tu, dia jumpa satu orang lelaki. Ustaz Siddiq Noor sebut, yang orang lelaki ni bila dia istighfar tu luar biasa depan Kaabah. Orang Melayu kita lah, Astaghfirullah. Dia tarik sungguh. Ya Allah, aku mohon ampun. Astaghfirullah. Sungguh-sungguh. Nampak luar biasa. Bukan macam orang, kalau biasanya orang astagfirullah, biasa orang itu. Dia ni tarik dengan penuh perasaan. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunlah dosaku. Tak apalah. Kemudian bila Ustaz Siddiq Noor tegur dia tengok, oh saya kenal Ustaz. Ustaz pernah main ceramah kat Perlis. Tapi Ustaz tak kenal lah saya duduk kat belakang tiang tu. Kan ada orang bila ceramah duduk belakang tiang. Tapi Ustaz Siddiq Noor tanya dia, kenapa istighfar penuh dengan perasaan tu? Tak macam orang biasa. Kalau orang istighfar biasa aja. Tapi ni istighfar luar biasa daripada hati yang penuh penyesalan. Dia cerita kat Ustaz, dia kata, saya ni sebenarnya patut kena gantung lah. Kena gantung. Sebab apa? Dia ni duduk kerja seluduk. Biasalah orang yang duduk sepadan, Perlis, Kelantan, kadang dia pun seluduk beras pada Thailand tu. Seluduk binatang lah, ada je benda dia pun seluduk. Satu hari tu dia kata orang bagi dia duit suruh bawa barang. Dia tak tahu barang tu apa, tapi orang bagi dia duit, kata tolong bawa barang ni. Dia pun bawa lah, kena tahan di sepadan. Cek rupanya dadah berat pula tu, bukan sikit-sikit, berat punya. Dia nak buat macam mana? Ni kedai dadah nak nafi barang ada kat hang. Ini kalau masuk dalam mahkamah ni nak lepas susah. Albay tahu albay ni maksud dia benda yang kita, alasan apa kita nak selamat.
Contohnya kalau ada jadi kes pembunuhan, apa alasan kita? Kalau kita kata saya tak ada di situ, buktinya saya duduk di sana ada saksi, itu albai lah tu. Maknanya dia orang tak boleh dakwa kita. Pasal apa? Kita ada albai. Ni nak kata albai apa? Dadah ada kahang nak albai apa? Yang ni memang jadi tok lebay tuan-tuan, tak ada albai lah. Ngangau lah tuan-tuan. Bila dapat barang dia tak dapat buat apa. Memang yang ni kalau dah ada barang, tuan-tuan nak buat apa? Barang berat, nak lari lagu mana? Saya tak tahu, saya pun nak tahu barang ada. Dia pun dijatuhkan hukuman gantung mandatori sampai mati. Dia pun duduk tunggu bila nak kena gantung. Dia cerita bila nak kena gantung, sampailah duduk di bilik akhir. Tuan tahu bilik akhir? Bilik akhir ni bilik yang dekat dengan tempat gantung. Dia tak jauh dah, memang tempat gantung dengan dia tak jauh. Kira senang dia pegang bawa pergi gantung. Soalnya dia buat kerja ni tak ada berapa minit tuan-tuan, memang sekejap dia tak ada drama tuan-tuan. Nak pergi gantung orang ni dia tak ada drama lah. Dia pegang soalnya orang pasrah. Kalau tak pasrah pun dia pegang, dia perentak bawa pergi tempat gantung. Sekejap sepantas kilat, tak ada drama-drama, letak pum gantung terus. Baik. Jadi dia cerita waktu menunggu masa nak kena gantung, tiba-tiba ada orang main ketuk penjara, panggil nama dia sekian dan sekian. Dia ingatkan dia nak kena gantung lah, nak bawa ke bilik akhir lah, nak digantung. Rupa-rupanya dia dilepas, dia dapat pengampunan. Sehingga pegawai penjara tu tanya, apa hubungan cik dengan Istana Perlis? Apa hubungan dia dengan Istana Perlis? Maksudnya dia dapat pengampunan daripada istana. Pasal apa? Pasal terbuktilah kononnya dia tak salah lah, dia tak tahu. Jadi dapat pengampunan diraja, yang last kali paling tinggi, dapat pengampunan diraja, tu paling tinggi lah tu. Dapat pengampunan diraja. Jadi dia ni dulu pernah kerja di istana, jadi Sultan Genai lah. Jadi dapat pengampunan paling tinggi, pengampunan diraja, dia lepas. Itu yang dia punya istighfar luar biasa. Pasti dia dah tunggu nak mati. Takkanlah kita nak tunggu lagu tu tuan-tuan. Betul tak? Nak tunggu nak kena gantung baru nak insaf. Ni duduk saja-saja sihat tu. Saya kata kadang-kadang kita ni, kita diuji dengan kesenangan. Betul tak? Kita bila sihat, banyak masa lapang, relax dululah, lalah mati. Pasal apa? Kita dilalaikan oleh kesenangan. Orang yang duduk di bilik akhir tuan-tuan, kebanyakannya semua insaf tu, nak kena gantung. Tak ada masa nak sorok tuan-tuan. Memang istighfar, minta ampun dia tuan-tuan. Dia tahu lagi seminggu nak mati, semayang lah, minta ampun. Berapa ramai orang yang tak duduk dalam penjara, dia tak tahu dia nak mati lagi berapa hari, duduk relax tuan-tuan. Pasal apa? Itu saya kata, kesenangan, kesihatan kadang-kadang melalaikan kita. Kita relax, padahal kita dah nak mati. Tapi orang yang dalam penjara, dia keinsafan, dia ingat. Hatta kalau kita pun lagi sebulan masuk dalam penjara, orang beritahu lagi sebulan nak kena tembak contohnya lah, ataupun kena gantung atau potong kepala. Banyak ibadah tuan-tuan. Tidur pun tak lena dah, tak lena dah. Makan pun tak lalu dah. Duk ingat sebab lagi sebulan nak mati. Tapi apa ramai orang yang ada kat dunia ni, mungkin tuan-tuan pun kenal kan, kawan-kawan tuan-tuan ke apa, dia nak mati dah tapi relax, macam tak ada apa. Dia relax, tak ada apa. Rupanya dia nak mati tak lama lah. Itu orang, takkanlah kita nak duduk dalam keadaan tu. Ni kita duduk dalam keadaan kita tak diancam, aman, damai, manfaat kan. Jangan sia-siakan. Baik, kemudian dan mintalah pertolongan Allah dalam melaksanakan tanpa malas. Jadi tuan-tuan nak beramal, minta tolong pada Allah, minta tolong. Itu yang kita baca selalu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon bantuan padamu untuk sentiasa berzikir kepadamu dan memperelokkan amalan. Itu Nabi ajak doa tu, baca lepas sembahyang tuan-tuan. Doa tu jangan tinggal, minta tolong pada Allah, jangan sombong, minta tolong pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak tolong tuan-tuan, macam mana kita nak beramal? Kemudian tanpa malas. Jika anda gagal oleh suatu sebab, maka terimalah yang demikian dengan berlapang dada, kerana telah ditakdirkan Allah. Jadi kalau kita dah usaha tapi tak dapat, terima dengan hati yang lapang. Pasal benda dah lepas. Dulu muda-muda banyak kita sia-siakan masa. Nak buat lagu mana, bukan boleh kembali dah. Betul tak? Bukan boleh kembali dah. Baik, kemudian dan apa kerana ia telah ditakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Kalau kita dah usaha. Tapi kalau kita tak usaha, memang salah kita lah tuan-tuan. Kita tak usaha, ni dah usaha dah tuan-tuan, nak apa,
bangun tahajud terlajak, dah usaha dah nak main kuliah, tiba-tiba nak kena pergi klinik pula, dah usaha dah tuan-tuan nak baca Quran, tertidur pula, tidak usaha. Tapi kalau kita tak usaha, kita sendiri yang tak buat, kita sendiri yang buat maksiat, fala yaluman illa nafsah, jangan kita marah siapa-siapa, marah diri sendiri. Tapi kalau benda di luar kawalan kita, dah usaha nak main masjid, kereta pula rosak contohnya lah, ingat itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah usaha, jangan suka sebut jikalau, kerana yang demikian itu akan buka jalan bagi gangguan syaitan. Jangan sebut jikalau, benda dah lepas-lepas. Kita main masjid elok-elok, tengah jalan aksiden, boom, patah tangan. Jangan duk kata apa, kalaulah aku tak main tadi. Lah nak kalau apa aksiden pun. Bila tuan-tuan kalau, masa itulah syaitan akan menimbulkan syak sangka. Kita main naik motor elok-elok, nak main masjid, aksiden. Kita kata, ish, kalaulah aku tak main tadi tu. Syaitan akan kata apa? Kan aku dah kata. Syaitan duduk dalam hati tu, aku dah kata dah, buat apa pergi. Lebih baik kau tengok autobita je, tengok berita kan. Bila kita kalau, syaitan dalam hati kita dia main macam-macam syak sangka. Pasal apa? Main masjid buat insiden lah, aku nak buat baik, ada mula main, sampai tahap kita nak menyalahkan takdir. Itu dia, benda dah berlaku di luar kawalan kita, jangan duk berkalau. Itulah dunia tuan-tuan, dia berjalan macam tu. Benda dah jadi tuan-tuan, kita terima dengan hati yang lapang. Kita nak marah, menyesal sangat tuan-tuan, buat apa? Lagi susah hidup kita, betul tak? Ingat, biar musibah tu satu, jangan jadikan dua. Kita ditimpa satu musibah, jangan tambah musibah. Apa musibah? Kita duk mungut, itu musibah tu. Tuan-tuan, bila ditimpa satu musibah, tuan-tuan terima dengan hati yang lapang. Okey, kita kena satu musibah, satu ujian. Ni kita dah kena satu musibah, motor kita kena curi, kita duk mongut, tendang sana tendang sini, duk maki hamun hama, hempuk kepala kat dinding lah. Kenapa kita nak seksa diri kita dengan perasaan tu? Betul tak? Jangan tambah musibah. Terima sesuatu tu dengan hati yang lapang. Jadi biar satu musibah aja. Bila kita duk marah-marah, kita duk sakit hati, tambah lagi satu musibah. Dah lah motor pun hilang, duk sakit hati tuan-tuan, nanti kena serangan jantung macam mana? Macam dulu saya belajar di Izzuddin, seorang ada di Ipoh tu, seorang budak India, dia target dapat 9A kot ke 11A kot, 11A. Keluar result SPM, dia dapat 10A+, 1B+. Result ni elok tuan-tuan. Result ni tuan-tuan, kalau dapat kat sekolah saya tu terbaik daripada mana pernah Ihya dapat result dulu tu. Kalau dapat result 10A+, itulah terbaik untuk Ihya. Daripada zaman dinosaur kita tak pernah tuan-tuan dapat result macam tu. Memang betul-betul bagus lah. Mana-mana sekolah pun tuan-tuan, kalau dapat 10A+ ni hebat. Dan dia dapat B+ tu, B+ bahasa Melayu. Kalau kita hebat lah tu, hebat sungguh, bukan senang. A+ ni markah 90 ke atas, dia bunuh diri tuan-tuan. Pasal dia target sebelah A+, dia target sebelah A+, tiba-tiba 10A+, 1B, dia tak dapat terima B+ tu, dia rasa malu. Kalau kita ke tuan-tuan, anak kita dapat macam tu, hebat lah tuan-tuan. Patutnya musibah tu kecil ya, betul tak? Musibah tu kecil saja dan tak teruk mana pun, tapi dia pergi tambah musibah lagi. Apa musibah ni? Dia pergi bunuh diri. Kenapa nak sampai macam tu? Musibah sikit dia. Saya masa di universiti mengaji tentang perbandingan agama, ada satu syarah saya India, dia cerita tentang agama Hindu lah. Dia Hindu, dia cerita agama Hindu, macam mana agama Hindu ni. Jadi kita tengok perbandingan agama lepas kan, perbandingan agama, tengok cerita buat agama Hindu. Dia cerita orang Hindu ni, dia sangat percaya tentang apa? Reincarnation. Itu pegangan dia. Maksud dia mati hidup balik, mati hidup balik. Orang Hindu percaya sungguh. Bukan Hindu Hindu, Buddha, ramai lagi lah yang percaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hidup baik, nanti tuan-tuan mati, tuan-tuan akan hidup lagi dalam badan yang lain, badan lain pula. Macam tuan-tuan ni, bagi dia apa? Dulu tuan-tuan duduk dalam badan lain. Siapa di kalangan tuan-tuan hidup senang, kaya, makna dia apa? Roh tuan-tuan ni dulu dia duduk dalam badan orang yang baik. Siapa yang roh dia dulu duduk badan orang baik, nanti dia hidup balik, dia hidup mungkin muka dia handsome, dia kaya, sihat, bini pun elok, kerja elok. Pasal apa? Dulu roh dia duduk dalam badan yang baik. Dia percaya sungguh. Siapa yang jahat, siapa yang sekarang kita jumpa dia kan, dia cacat, hidup susah, dia percaya apa? Roh dia dulu jahat. Dulu dalam badan jahat, duk buat jahat. Itu yang lahir cacat, miskin, susah tu.
Sama juga dia percaya sekarang pun. Sekarang ni kalau kita buat baik, nanti mati roh kita akan lahir balik dalam badan lain, reincarnation. Lahir balik dalam badan yang lain, badan yang okey. Kalau kita baik, badan yang sihat, handsome, kaya. Tapi sekarang kalau kita buat jahat, nanti akan mati, lahir balik, duduk badan yang apa? Yang miskin, susah. Kalau jahat sangat, duduk dalam badan haiwan. Macam tu terus dia percaya. Dalam badan apa-apa lah kalau jahat sangat. Ini bercanggah dengan Islam, tuan-tuan. Tidak ada konsep reincarnation. Percaya lagu ni boleh jadi kafir, batal akidah. Mana ada reincarnation? Mati-matilah, masuk alam barzah. Jadi tuan-tuan, dia cerita ada 2 doktor. Doktor ni India, 2 doktor. Hebatlah tuan, doktor gaji banyak kot. Doktor gaji banyak. Dua-dua doktor lelaki bini. Dapat anak sindrom Down. Sindrom Down. Jadi dia pun rasa malu. Yalah, ayah doktor, mak doktor, anak sindrom Down. Jadi dia pun nak buat lagu mana? Dia pun duduk tingkat 14. Dia pun lempak anak dia pun kat bawah. Anak dia pun yang sindrom Down tu dia pun lempak pada bawah, atas ke bawah. Lepas tu dua-dua lompat. Ni kat Malaysia tuan-tuan, mati tiga-tiga. Tu saya kata satu musibah, jangan pergi tambah musibah. Kita naik kereta sendiri sikit je kan, naik kereta langgar apa, langgar tiang ke, pagar ke, calak, tak apalah, memanglah sikit hati, tapi janganlah duduk apa, duduk kecewa, marah-marah tuan-tuan. Buat apa? Pergi tambah musibah. Jangan pergi tambah musibah. Cukup benda dah jadi, sudah jalan. Betul tak? Sudah. Duk marah-marah apa? Duk apa, tersadung batu kan, berdarah kaki. Duk pergi maki hamun batu. Batu kan boleh jawab balik. Kita mau batu tu senyap je lah. Kenapa kau pergi tambah musibah? Jangan tambah musibah. Sudah, benda yang lepas-lepas. Tuan-tuan ingat, saya ingat ceramah dalam IKIM, seorang ustaz dia cerita ke dalam TV, saya lupa lah, TV kot. Ustaz ni cerita ayah dia beli kereta baru beli kereta baru sini kat Malaysia kan, ni orang Melayu kita lah. Anak bukan reti, anak dia umur 5 tahun. Dia pergi apa, dia pergi bagi calak kereta bapak dia. Yalah, benda baru mana dia tahu, bagi calak habis. Maka dia rotan tangan anak dia tu, teruk dia rotan sampai apa, mati. Saraf dia mati. Saraf mati tau. Bila saraf mati jadi hitam, macam orang kencing manis tu. Orang kencing manis tu dia jadi hitam, nak busuk tu. Darah oksigen dah tak sampai, saraf dah mati. Pergi hospital, doktor kata tak ada pilihan, kena potong. Kalau tak potong, mati. Itu je. Sebab bila dah mati, kenapa orang potong? Bila tangan ni dah mati, dah busuk, dia busuk, kuman banyak. Kalau tak potong, kuman tu dia merebak lagi. Dia merebak nanti lagi banyak kena potong. Kalau dia merebak pergi ke jantung, paru-paru, mati. Tu yang kena potong. Doktor kata tak ada pilihan, ke tangan anak cik kena potong. Maka anak dia sedap-sedap, tangan dah tak ada. Anak dia duduk menangis, ayah apa, takkan buat dah ayah, tapi tangan adik mana? Tengok hang bakar buang kereta tu. Betul tak kan? Pasal kereta hang jadi tak betul. Tangan anak betul. Kita tengok video viral dulu. Nampak menyesal pun tak guna lah. Betul tak kan? Tangan anak hang tu nak banding dengan kereta hang, tangan anak tu bernilai berganda-ganda, juta tu kan. Betul tak? Siapa sanggup tangan kena potong, orang bagi 1 juta sanggup. Tangan kena potong bagi 10 juta. Saya tak mau. Buat apa? Tangan ni macam-macam nak buat. Pasal kereta hang je pun. Nampak? Jangan tambah musibah. Kita tengok yang video viral 2-3 tahun lepas. Dia naik kereta 4x4, kereta Hilux, macam Hilux tu lah. Dia bagi horn, dia nak masuk. Apa nama, apa, bibik lambat buka. Bibik itulah, sebab orang gaji dia. Orang Melayu kita juga, Malaysia juga. Duk bagi horn, dan baik kali 4 tu, bibik lambat. Anak dia yang 4 tahun nak pergi tolong buka, tapi anak dia tak reti buka. Anak dia pergi ke pagar, dia tak perasan anak dia dekat belakang tu. Ada kat CCTV, anak nak buka tapi tak reti, nak tolong buka kat ayah. Orang lelaki salah kan, oh lambat ni, tunjuk act sikit lah. Dia pergi langgar pagar tu. Ada video dia, tuan-tuan boleh tengok. Oh iyalah kan, apa-apa, nak ajak sikit, betul tak kan? Aku ajak sikit ni, lain kali jangan buat. Lain kali jangan buat. Sombong sangat. Dia langgar dengan pagar, dengan anak-anak dia sekali dia langgar. Mati situ.
Satu musibah jangan pergi tambah musibah. Musibah dia lambat buka je, yang hampir langgat panggat buat apa? Kalau tak ada anak hang pun rumah hang tak rosak. Betul tak? Ni dengan anak-anak hang sekali nak buat apa? Jangan tambah musibah tuan-tuan, itu je. Kena satu musibah jangan pergi tambah. Ada orang kadang-kadang dia rasa hebat, betul tak kan? Oh, ajak sikit. Ajak. Tengok apa jadi. Jangan tambah musibah. Ada orang dia sombong sikit. Dia rasa dia hebat. Kemudian awas jangan suka sebut jikalau, kerana yang demikian itu akan membuka jalan bagi gangguan syaitan. Jangan jikalau lah. Kalau benda dah jadi redha lah tuan-tuan. Kemudian pada pendapatku, jikalau itu biasanya disebutkan oleh orang yang malas, yang tidak berupaya. Ada orang pandangan apa nulis ni, malas baca Quran, malas berzikir, malas duk jikalau. Aku kalaulah dulu, kalaulah masa muda, malas. Masa ada peluang tak buat. Ni balik malam ni boleh je terus baca al-mul, baca Quran, berzikir, tapi buat apa? Nanti dululah. Nanti dah pukul 12 mengantuk lah. Kalaulah aku baca tadi pukul 9. Kalau apa tadi ada masa kau tak baca, kau buang masa. Nampak? Malas. Kemudian sentiasa yang tiada berupaya, sentiasa meluputkan amal kebajikan. Malas. Pasal apa malas? Malas. Lepas tu dah tak buat, baru dah pasal pola aku tak buat. Itulah hidup dia. Masa boleh buat tak buat. Bila dah habis masa baru nak menyesal. Pasal apa aku tak buat tu? Pasal apa dah. Itu hidup dia. Dah berpuluh tahun macam itulah hidup dia. Orang main semayang, dia tengok aku ni nak semayang, bila tak semayang. Tapi bila habis je waktu, bila lah aku nak berubah tu, pasal apa lah, duk menyesal. Tapi bila ada masa tak buat pun. Itulah hidup dia tuan-tuan, rotation dia dah bertahun-tahun. Kita yang semayang ni tuan-tuan, yang hak jaga dah, jangan luputkan amalan sunat. Boleh buat. Nah tuan-tuan balik ini nak semayang witir, jangan tuan-tuan fikir nantilah kot, sekarang ni tengok TV dulu lah. Tak apa nama TikTok scroll lah TikTok dengan Facebook lah. Duk scroll 3 jam, betul tak? 2 jam buang masa. Lepas tu mengantuk, tertidur. Esok pagi jaga, Allah kalaulah aku semayang lah. Tadi saya boleh buat tak buat. Baru nak menyesal. Kemudian padahal ia boleh mengerjakannya disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas. Ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatannya, atau atas usaha dan tipu dayanya. Maksud dia ni bergantung pada diri dia, tak berdoa pada Allah. Ia mengira bahawa ia akan selamat kerana ia cekap dan pandai mengelakkan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah ke atas dirinya. Ataupun pasal dia rasa tak apa, dia ada kekuatan, nanti apa, contoh dia apa, alah nanti lah ni buat dosa dulu, nanti tua-tua ni tobat. Itulah dia rasa dia boleh, tak apa nanti. Dia rasa dia boleh mengelak daripada azab Allah, padahal dia tak tahu takdir itu datang kita tak dapat elak. Betul tak? Dia duk fikir tak apalah, umur 50 lah aku taubat, umur 50. Dia tak tahu umur 45 dia nak mati dah. Takdir umur 45 dia mati, dia duk fikir nanti lah. Dia tak tahu. Baik, sabda Nabi SAW, la yughni hadarun minal qadar. Makna dia apa? Tiada berguna menjaga diri daripada apa yang ditakdirkan. Dia jaga diri dia. Lain dia buat maksiat, jaga kesihatan. Supaya apa? Takut nanti mati. Jaga kesihatan tuan-tuan. Ada orang jaga kesihatan pun mati. Ada. Baguslah jaga kesihatan tuan-tuan. Tapi ada je orang duk berbasikal, mana langgak mati tuan-tuan. Baik, kadang-kadang pasal apa? Duk buat maksiat pasal apa? Takut mati. Saya pernah jumpa orang yang apa, jogging tua dah, umur 60 lebih. Jogging pasal apa? Dia kata, saya ni ustaz, saya takut mati ustaz. Dia beritahu saya. Tak lama dia cakap macam tu, berapa bulan dia mati tuan-tuan. Terkejut saya. Baru je dia kata dia takut mati. Baru dia kata takut mati. Dia jogging kat belakang rumah dia, kat batas-batas bendang kan. Dia jogging. Umur 60 lebih lah, dekat 70. Alasan dia apa ustaz? Saya ni ustaz, saya takut mati ustaz. Betul dia takut mati. Takut mati banyak beramal, baru betul, bukan jogging. Jogging tu bagus lah, tapi amalan kena. Ni amalan tak, baca Quran tak, berzikir tak, berjemaah tak, semayang pun tak ke mana. Tapi bila saya mahu, ustaz saya ni takut mati ustaz, jogging. Rupanya tak ada berapa bulan dia mati. Saya teringat, bila dengar dia mati, saya teringat terus dia kata kat saya dia takut mati. Jangan jadi lagu tu tuan-tuan.
Baik, kemudian renungkanlah segala kata-kata ini dan fikirkanlah dalam-dalam, kerana ia mengandungi makna yang mendalam dan rahsia yang banyak. Hanya kepada Allah sahaja kesudahan segala perkara. Fikir betul-betul. Jangan tangguh amalan yang kita boleh buat. Balik ini tuan-tuan nak baca Al-Mulk, baca. Kalau tak ada apa-apa halangan, baca. Balik ni tuan-tuan nak berzikir, tak ada halangan, berzikir. Jangan tangguh. Tangguh dia memang tak jadi, tuan-tuan. Itu je saya beritahu, tangguh tak jadi. Orang putih kata apa? Now or never. Buat sekarang ataupun memang takkan buat. Memang betul pun. Memang betul pun. Balik ni nak study, nak belajar ataupun nak baca kitab ke, tuan-tuan nak buat kerja apa-apa lah, tuan-tuan kata tangguh dulu lah, isap rokok dulu lah. Hidup lah kat rumah berangai isap rokok sambil main main set. Nanti isap nanti kerja pun tak buat, mengantuk lah apa macam-macam, duduk tangguh. Dia tangguh-tangguh, dia tak jadi kerja. Kalau jadi pun dia tak sebaik kita buat awal-awal. Betul tak? Kita buat akhir tak sempurna daripada kita buat awal-awal. Awal-awal kita boleh buat sebaik mungkin. Ini buat masa pun dah nak habis, kita pun dah mengantuk, baru nak buat. Mana kita boleh buat sebaik waktu kita tengah segar ni. Kemudian habis tuan-tuan, kita masuk tajuk baru. Tajuk dia mengharapkan keampunan tanpa amal. Ini tajuk baru. Dia mengharapkan keampunan Allah tapi tak beramal. Ada juga orang lagu ni, dia harap Allah ampun dia tapi dia tak beramal pun. Macam orang yang kita nasihat, dia semayang tak, puasa tak, main mengaji pun tak, nasihat mainlah masuk apa mengaji, semayang, kita dah tua dah. Dia kata apa? Allah kan Maha Pengampun. Dia tak beramal pun. Rahmat Allah kan luas, masuk syurga dengan rahmat Allah. Betul lah tu, semua dia cakap tu betul. Tapi nak dapat rahmat kena beramal. Betul tak? Nak dapat kasih sayang Allah kena beramal. Nak dapat pengampunan Allah kena minta ampun. Habis tu kalau nak dapat pengampunan Allah tapi dia buat dosa, nak masuk syurga tapi dia buat maksiat, apa beza dengan Firaun? Apa beza dengan Abu Jahal? Apa beza dengan Abu Lahab? Apa beza dengan musuh-musuh Islam? Tak? Dia pun nak masuk syurga, masuk syurga. Dia pun nak dapat pengampunan Tuhan, tapi hidup tak ke arah tu. Apa bezanya? Nak dapat pengampunan Tuhan tapi tak minta ampun, mana nak dapat? Nak masuk, nak rahmat Allah tapi tak beramal, mana nak dapat? Ada satu imam, tua imam ni, umur 70 lebih. Dia tanya saya soalan, dia kata, "Ustaz, saya ni ada kawan, dia orang lama lah kampung tu, dia mula lahir kampung tu, duduk kampung tu. Kata saya ni ada kawan saya yang tak sembahyang lah, umur lebih kurang dia lah, satu kampung, umur lebih kurang 60-70 macam tu lah. Tapi saya ajak dia pun sembahyang Ustaz, ajak main mengaji, main masjid. Tapi dia pun jawab kat saya lagu ni Ustaz, saya tak tahu macam mana nak cakap. Dia jawab lagu mana, biasalah dah makin tua pandai nak jawab tuan-tuan, ada je benda nak jawabnya, ada je dia nak spin je. Jadi dia kata kat imam tu, dia kata aku ni bukan tak mau sembahyang, aku bukan tak mau main masjid, tapi sebab tak ada hidayah lagi aku ni. Jawapan dia, hang bolehlah beramal, hang dapat hidayah daripada Allah, aku tak dapat hidayah daripada Allah. Jawapan pandai tu. Kadang-kadang dia apa, tak sampai seru lagi, tak sampai seru apa, dah tua dah, tak seru-seru lagi. Tapi itu jawapan dia. Dan imam ni kata saya tak boleh nak jawab. Dia kata Ustaz, sebab memang kita tahu kalau tak dapat hidayah memang tak boleh beramal. Kalau tak dapat hidayah macam mana nak taubat? Kalau tak dapat hidayah macam mana nak main masjid? Hidayah tak ada. Jadi kawan saya, dia kata yang 60-70 ni jawab lagu tu, kata aku kan tak mau pergi, hidayah tak ada lagi, hidayah belum sampai, aku tak ada hidayah. Jadi aku tunggu Allah bagi hidayah. Macam hang Allah bagi hidayah lah, tu boleh beramal lah. Macam aku ni hidayah Allah tak bagi lagi, macam ni. Jadi nak jawab lagu mana? Macam mana tuan-tuan? Hidayah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari, tuan-tuan dapat lah. Itu hidayah pun sama, bukan Siti Nur Hidayah tuan-tuan. Itu jadi bini nombor 2. Ni hidayah sungguh, petunjuk pada Allah. Kita pandai tuan-tuan dalam hidup ni, kalau nampak buah sawit kita nak ambil, kita buat lagu mana? Pandai pula ambil galah, betul tak? Pandai pula pi kait, pandai pula pi tanggung, betul tak? Pandai pula buah dalam traktor, pandai pula pi hantar kat rem, pandai pula pinjam duit dulu kalau tak buah tak sampai lagi. Pandai semua.
Kenapa tak reti cari hidayah? Kenapa tak usaha? Bila nak makan, pandai pula tu. Pergi tangkap ikan lah, pergi kedai mamak lah, pergi kedai janda lah. Pandai pula tu. Pandai semua usaha. Pandai cari makan. Suruh bini masak lah, pergi pasar lah. Pandai pula tu. Nak pergi ambil lesen kereta, lesen. Tuan-tuan duduk rumah, mana nak dapat lesen? Lesen kereta ke, lori ke, lesen apa-apa lah, kontraktor ke. Kita tahu apply sana, apply sini, usaha sana, usaha sini, tanya sana, tanya sini. Boleh pula tu. Bila datang hidayah, tidur. Bila hidayah nak main, mana hidayah nak main? Kau tak usaha. Hidayah memang takkan main. Hidayah main kita cari. Itu konsep hidup, tuan-tuan. Konsep hidup, tuan-tuan, begitu, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai baju pun tuan-tuan kena usaha. Dan memang Allah jadikan manusia boleh berusaha. Jadi macam mana nak dapat hidayah? Mainlah masjid. Hang boleh pergi kat tempat lain, takkan masjid tak boleh? Masjid lah ni aircon pun ada. Betul tak? Aircon ada. Semua ada. Main masjid, main mengaji, main tanya ustaz. Betul tak, tuan-tuan? Kawan dengan orang yang baik-baik, dapatlah hidayah. Konsep dia sama saja. Ni tak cari, memang tak dapat. Jadi salah kat siapa kalau tak dapat? Salah diri sendiri, itu saja. Pasal kau tak cari. Dalam Quran sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, mengaji, menuntut ilmu, beramal, pasti kami tunjuk dia, bagi dia hidayah, jalan ke syurga, tuan-tuan. Ini tak, tuan-tuan, duduk melangut ni. Duduk kat kedai janda 2-3 jam. Mindam, duduk buat lawak. Nak main masjid saat mengaji maghrib isyak pun tak boleh. Ini salah siapa? Salah diri sendiri kan? Baik, kemudian adapun mengharapkan keampunan dan mencita-cita masuk syurga tanpa usaha dan amal, seperti menunaikan segala suruhan, suka mengerjakan kebajikan di samping meninggalkan segala larangan, serta menjauhi pekerjaan yang jahat, adalah seperkara bodoh dan keliru. Ini sebut jelas. Nak pengampunan Allah tapi duk buat maksiat. Nak pengampunan Allah tapi apa? Tapi tak solat, ingkar pada Allah. Ini kebodohan dan keliru. Tapi macam mana boleh jadi lagu tu? Sebab syaitan duduk bisik dalam telinga ni. Syaitan kata apa? Allah kan maha pengampun, buat lagi maksiat. Nampak? Syaitan dia saja pandai, tuan-tuan. Dia memang pandai. Dalam Quran, syaitan dibisik, tuan-tuan, ni zukhrufal qaul, kata-kata yang indah-indah, sampai tuan-tuan jadi apa? Betul juga no. Macam tu. Segala bisikan yang menyebabkan tuan-tuan selesa melakukan dosa, itu daripada syaitan. Tuan-tuan nak buat maksiat, tuan-tuan tahu dosa. Ini dosa ni tak elok. Buat rosak badan, rosak nama, rosak iman, hubungan dengan Allah. Tiba-tiba dia main perasaan, tak apalah, Allah maha pengampun, nanti hang taubatlah balik. Syaitan tu. Sebab syaitan apa? Tujuan syaitan nak tuan-tuan buat maksiat. Dia tak kira dia sebut apa pun. Tujuan ni supaya tuan-tuan buat maksiat, itu tujuan dia. Nah. Ramai orang lagu tu, tuan-tuan. Ramai, bukanlah ramai, tapi ada orang lagu tu. Bila kita nasihat, kubur lain-lain lah, macam-macam alasan. Main mana alasan-alasan tu? Syaitan dah bisik kat dia. Kubur lain-lain lah, masuk syurga dengan rahmat lah, agama ni bukan mudah lah, agama ni bukan susah. Agama memang senang, tapi jangan apa, menyenangkan lagi. Dah senang dah agama ni, tak susah pun. Orang amalkan Islam tak mati pun, hidup aman damai. Aman, agama tu dah mudah, jangan memudahkan lagi. Tutup aurat tu mudah, jangan apa, memudahkan lagi sampai tak tutup aurat. Semayang itu mudah, jangan memudahkan lagi sampai langsung tak semayang. Jangan, agama tu mudah, tapi jangan memudahkan lagi. Baik, kemudian yang demikian itu juga adalah tunduk kepada kemahuan syaitan yang terkutuk, kan sebut syaitan yang bisik, diikut syaitan, dan menerima kekeliruan dan tipu dayanya, kerana syaitan telah menjual yang jahat dalam rupa yang baik. Nampak? Syaitan ni, tuan-tuan, dia punya perangai pertama, dia suruh tuan-tuan kufur, yakni keluar Islam, jangan beriman pada Allah. Tapi kalau dia tak boleh, dia tahu tuan-tuan iman tuan-tuan kuat, yakin pada Allah, agama lain tak betul, yang betul Islam, beriman pada Allah dan Rasul. Tak apalah, dia tak mampu perdayakan itu, tak apa, dia berdayakan tuan-tuan apa? Supaya tuan-tuan meninggalkan benda yang wajib. Jadi berdaya pula, anda beriman ni dah ada dapat tiket masuk syurga dah, betul tak? Ada iman ni, masuk neraka pun nanti masuk syurga juga. Syaitan lah tu, syaitan lah. Sebab kita pun betul juga tu, buat maksiat
Jadi dia tak boleh tuan-tuan suruh tuan-tuan jadi kafir, dia suruh tuan-tuan tinggal benda yang wajib. Kalau dia tak boleh, tuan-tuan kuat puasa tuan-tuan tak tinggal, sembahyang tak tinggal, dia suruh buat apa? Dia suruh melengah-lengahkan. Dia tak sembahyang betul awal lambat sikit lambat sikit, dia suruh lengah-lengahkan. Kalau dia tak boleh, kalau tak boleh halang tuan-tuan terus. Kalau tak boleh juga, dia akan suruh tuan-tuan tinggal benda yang sunat. Kalau tak boleh, dia suruh tuan-tuan lengah-lengahkan sampai tuan-tuan pun terlepas. Itu kerja dia. Dia tak boleh tuan-tuan suruh tuan-tuan buat benda yang besar, dia suruh buat benda yang kecil. Yang penting tujuan dia tuan-tuan makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Kemudian firman Allah Taala, "Wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindungnya selain daripada Allah, sebenarnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Syaitan memberi janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka, dan apa yang dijanjikan syaitan itu tidak lain melainkan tipu daya. Itu tipu daya syaitan tu. Allah Maha Pengampun lah, mudah lagi buat maksiat lah, syaitan tu. Kemudian main angan-angan, tentang angan-angan daripada syaitan. Tuan-tuan, kalau ada angan-angan dalam hati tuan-tuan, jangan layan angan-angan daripada syaitan. Memang seronok angan ni, berangan je. Berangan je tu, sebelum tidur berangan, dalam tandas berangan dan berangan. Sampai bila? Sampai mati. Duduk berangan, boom, accident, mati tuan-tuan. Tengah berangan mati. Baik, kemudian jika anda berdosa tetapi tidak segera bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, malah anda mengharapkan pula agar Allah mengampunkanmu, kemudian anda malas pula beramal soleh, sentiasa sibuk dengan urusan dunia sepanjang masa, lalu anda bercita-cita bahawa Allah akan memuliakan kamu dan mengangkat darjat kamu di dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat amal soleh, maka nyatalah bahawa anda adalah seorang yang berangan-angan kosong, terperdaya, bodoh dan gila. Kasar tuan-tuan. Pasal apa? Nak bagi sedap. Tidak relax ya. Sekali dengar bodoh dan gila pun dia jaga. Pengarang ni disebut lagu ni bodoh dan gila supaya apa? Sedap. Jangan lalai, jangan kalik. Mengapa? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, dan firman-Nya adalah hak dan benar. Firman Allah itulah yang hak dan benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dia membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang dikerjakannya, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebajikan. Jelas, yang buat jahat balas jahat, yang buat baik balas baik. Jelas, tak ada dalam ayat Quran buat dosa, berzina, minum arak apa semua tiba-tiba masuk syurga. Ni dalam ni sebut jelas, yang buat jahat balas macam hang buat, yang buat baik balas baik. Betul. Ni dia duk berangan, dia duk buat dosa, malas beramal, duk berangan nanti masuk syurga lah apalah. Itu tipu daya syaitan. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya yang berikut, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawasha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji melainkan dosa kecil, sesungguhnya Tuhanmu amat luas pengampunannya. Nampak Allah Ta'ala puji tentang orang yang apa? Yang meninggalkan dosa besar dan benda-benda yang buruk. Perkataan lamam dalam ayat di atas tadi dimaksudkan dosa-dosa kecil yang suka bagi seorang hamba untuk menjauhi, yang dosa kecil. Contoh dia apa? Buka Facebook, tengok orang perempuan tak tutup aurat. Yang susah nak tinggal tuan-tuan. Tapi jangan dah tengok aurat tuan-tuan pergi tengok lagi. Duk tengok selalu lah, malam-malam jadi dosa besar juga. Kadang-kadang benda tu benda yang susah telinga. Kadang-kadang dengar lagu yang lara-lara tuan-tuan, kita terdengar asal syok baru kita teringat, lagu ni tak elok ni. Dosa tu. Ataupun sangka buruk. Sangka buruk dosa kecil. Tapi kan tuan-tuan layan ni boleh jadi dosa besar. Sangka buruk tuan, sangka buruk sampai takut jatuh fitnah, sampai kita mengutuk orang, sampai mengumpat, jadi dosa besar pula. Baik, sangka buruk jangan layan. Bila kita layan dia jadi dosa juga. Nampak, itu dosa-dosa kecil yang susah nak tinggal. Tapi bila terjebak, cepat-cepat taubat. Jangan berkekalan, dia jadi dosa besar juga. Firman Allah Ta'ala, am naj'alul ladina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard
am naj'alul muttaqina kal fujjar, adakah patut kami jadikan orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu sama dengan orang yang berbuat bencana di muka bumi, atau kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang yang jahat, yakni Allah tidak akan menyamakan antara mereka sama ada di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain lagi. Kita berhenti situ tuan-tuan. Sebelah saya baca sikit tuan-tuan. Baik, firman Allah Ta'ala lagi, am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kesalahan-kesalahan itu mengira bahawa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama ada pada masa hidup ataupun mati mereka? Amat buruk putusan mereka yang ada. Kan nampak tak? Allah Ta'ala sebut jelas, takkan jadikan orang yang bertakwa, beriman ni macam orang yang jahat. Dan Allah Ta'ala ni menempelak orang yang menyangka dia buat dosa, buat jahat, Allah akan jadikan dia sama dengan orang yang baik di dunia dan di akhirat. Takkan jadi lagu tu. Orang yang beriman dan beramal soleh, kat dunia dia bahagia, kat akhirat lagi bahagia. Orang yang buat jahat dan buat dosa, kat dunia pun dah tunggang langgang hati dia, akhirat lagi teruk. Dia takkan sama. Siapa rasa sama, silap. Allah Ta'ala telah menolak sangkaan buruk dan keputusan mereka, yakni sangkaan bahawa Allah Ta'ala akan menyamaratakan antara orang yang tidak baik dengan orang yang baik. Yang salah. Habis tuan. Akan datang kita, kalau Rumi muka surat 74. Allah Ta'ala telah mensifatkan di situ. Allah Ta'ala telah mensifatkan. Jadi jangan ada sangkaan lagu tu. Malah beramal, malahlah. Rajin beramal, rajinlah. Takat mana kita di dunia, macam itulah makam kita di akhirat. Habis tuan-tuan, saya minta maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimina muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa la matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.